Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jelas? Kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma amin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Wahai orang yang beriman, jadikanlah diri kamu pembela-pembela agama Allah, sebagaimana keadaan penyokong-penyokong Nabi Isa ibnu Maryam ketika ia berkata kepada penyokong-penyokongnya, para hawariyunnya, siapakah penolong-penolongku dalam perjalananku kepada Allah dengan menegakkan agamanya? Mereka menjawab, kamilah pembela-pembela agama Allah. Setelah Nabi Isa tidak berada di antara mereka, maka sepuak dari kaum Bani Israel beriman dan sepuak lagi tetap kafir. Lalu kami berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka menjadilah mereka orang-orang yang menang. Min hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma inha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun wa laysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Sesungguhnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah pada suatu umat sebelumnya, melainkan dia, yakni Nabi itu, memiliki pembela dan sahabat, yakni Hawariyun, yang memegang teguh sunnah-sunnah dan mengikut perintah-perintahnya. Kemudian datanglah setelah mereka satu kaum yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Barang siapa yang berjihad dengan tangan melawan mereka, maka dia seorang mukmin. Barang siapa yang berjihad dengan lisan melawan mereka, maka dia seorang mukmin. Barang siapa yang berjihad dengan hati melawan mereka, maka dia seorang mukmin. Dan setelah itu tidak ada keimanan walaupun sebiji sawi. Sadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pertama dan selamanya, Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Ilahi di atas limpah dan kurnianya. Hari ini kita dapat bersama-sama sambung tafakur kita pada kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh, karangan Al-Fadhil Al-Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Syukur kita kehadrat Ilahi juga, hari ini kita diberikan nikmat iman dan Islam. Semoga dengan nikmat itu, kedua nikmat iman dan Islam ni, kita terus beristiqomah dalam jalan menuntut ilmu dengan niat untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Ilmu yang kita belajar, kita doakan semoga dengan ilmu ni kita mampu istiqomah. Kerana tidak mungkin orang mampu istiqomah tanpa ilmu. Jadi kena faham tujuan dan hadaf ilmu kita adalah untuk beristiqomah dalam jalan Allah, menegakkan agama Allah. Dan dalam jalan menegakkan agama Allah ni pasti ada liku-likunya dan pasti ada musuh-musuhnya. Maka seperti mana yang Nabi sebutkan, Nabi SAW sebutkan selaras dengan ayat Quran yang kita bacakan tadi, pada setiap Nabi itu pasti akan ada Hawariyun, golongan Hawariyun mereka, iaitu golongan yang menyokong, mendukung bersama-sama dengan Nabi-Nabi mereka. Sifat mereka Nabi sebutkan, mereka bersunnah dengan sunnah Nabi mereka dan mereka memimpin dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi-Nabi mereka. Maksudnya mengikut ataupun menepati dengan perintah Allah dan perintah Nabi mereka. Dalam konteks kita, umat Nabi Muhammad SAW, kita mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Akan tetapi dalam kalangan umat setiap kaum itu, pasti akan ada golongan yang mereka Nabi sebutkan yakhlifu nama yu'marun. Mereka ni berkhilaf, golongan yang berkhilaf. Sifat mereka apa? Iaitu mereka ini yaqulu nama ya'malun. Mereka berkata dengan apa yang tidak mereka lakukan. Wa ya'malu nama la yu'marun. Dan mereka ni melakukan apa yang tidak diperintahkan. Maksud melakukan apa yang tidak diperintahkan ni bukan benda-benda yang masalah yang salah. Tapi benda-benda yang berlawanan dengan nas, maksudnya. Perkara-perkara baharu, bid'ah yang berlawanan dengan nas. Seburuk-buruk bid'ah adalah pada perkara yang usul. Bukan semata-mata pada ibadah, tetapi juga pada ekonomi, pada sosial, politik, kekeluargaan dan sebagainya. Masuk hari ini menggunakan sistem riba yang mana qat'i ianya adalah haram. Jadi menggunakan satu sistem dengan nama, walaupun dengan nama lain, nama baru. Nama baru, interest. Itu bid'ah. Dan ini bid'ah yang patut ditentang, patut dilawan. Qat'i. Dan banyak lagi lah. Bahkan hakikatnya dalam menegakkan agama Allah ni, Nabi sebut golongan-golongan ini pasti akan memusuhi golongan-golongan Hawariyun. Pasti akan memusuhi, berkhilaf dengan golongan Hawariyun. Yang mana mereka ni faham sebenar-benar sunnah Nabi. Tanpa mereka memahami sunnah Nabi mereka, bagaimana mereka beramal dalam sunnah Nabi mereka? Jadi sebab itu Nabi sebutkan siapa yang dalam kalangan umat mereka, iaitu Hawariyun, yang berjihad melawan mereka melalui tangan, maka itu adalah iman. Melalui mulut, maka itu adalah iman. Melalui hati, maka itu adalah iman. Lepas daripada hati, maka tidak ada iman lagi, walaupun sebiji sawi. Maksudnya bila kita nampak kemungkaran, jelas ianya mungkar, tapi kita tak rasa apa-apa.
maka waktu tu tiada iman lagi. Hakikatnya bila melihat mungkar, yang pertama dulu, sebelum kita nak pergi nak cegah dengan tangan ke, nak cegah dengan mulut ke, hati tu kena rasa dulu. Tak ada rasa, tak jalan lah. Dan dalam syarah hadis, hadis yang ke-38, 34 daripada Arba'in Nawawi, ulama' ada syarah dan sebutkan, kita bila nampak mungkar bukan terus berpegang dengan hati dulu, bukan cegah hati dulu, tapi nak cegah hati tu kena pergi dekat dengan tangan dulu. Dengan tangan ni biasa orang terjemah dengan kuasa, dengan kemampuan. Tapi setengah orang dia agak kurang faham ataupun salah faham, dengan kuasa ni mesti ada jawatan. Sedangkan dengan kuasa tidak semestinya ada jawatan. Kalau kita nampak mungkar, tapi ada ruang-ruang legal, ruang-ruang yang sah dari sudut syarak, bahkan sah dari sudut undang-undang manusia, autoriti. Walaupun kita tak ada jawatan, tapi kita boleh gunakan medium itu. Maka itu adalah dengan tangan. Tak semestinya kita mesti ada jawatan. Ya. Kalau nampak seperti contoh dia, ada kita bekerja dalam satu syarikat, nampak orang atasan kita rasuah, nampak orang atasan kita korup, maka kita ada SPRM, ada polis dan sebagainya. Kalau dalam sesetengah NGO ataupun organisasi, mereka ada badan-badan disiplin mereka, maka lalui badan disiplin. Tapi sekiranya telah selesai semua usaha yang dengan tangan tak boleh, nak kata selesai dengan tangan ni, dia bukan setakat guna laluan yang legal tadi je. Maksudnya segala kekuatan move yang boleh buat yang bertepatan dengan syarak, yang masih dalam usaha kita membuat tindakan dengan tangan, membuat tindakan. Itulah mujahadah yang terbaik dengan tangan. Lepas tu baru ni mulut nasihat. Termasuklah marah tu dengan mulut lah, tapi marah dengan ikut kena caranya lah. Termasuklah dalam mulut itu sekali berdoa. Tapi nak cerita dia, pertama sekali kena pergi dengan tangan tu. Tindakan-tindakan apa yang mampu kita buat. Maka nanti kita kena lihat situasi kita. Mungkin sekarang kita dalam peringkat mahasiswa ada kekan-kekan kita. Tapi jangan kita rasa tak perlu ambil tahu. Sebab nanti bila kita dah masuk zaman pasca mahasiswa, waktu kerja, kalau kita sembang-sembang dengan abang-abang kita, kakak kita, mungkin waktu tu kita akan nampak lagi banyak benda-benda yang jelas, benda ni tak betul, benda ni korup, benda ni maksiat, benda mungkar. Lagi kita teruji sebenarnya. Sebab tu kalau kita rasa kita duduk mesin ni nak belajar kan, tak nak buat kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar, susah nak kata kita lepas belajar nanti kita akan laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sekarang ni kita tak terlatih. Bahkan hakikatnya tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar tu bukan selepas kita belajar, tapi apa yang kita dah tahu dan benda tu kita dah pasti nampak dalam mata kita, benda tu lah kita cegah. Sebab tu dalam syarah hadis ni, ulama sebutkan apabila seorang itu nampak depan mata dia dan dia berseorangan mungkar yang pasti, maka fardu ain kat atas dia untuk mencegah mungkar itu. Berbeza dengan kalau nampak perkumpulan jadi fardu juga. Walaupun kifayah tapi ia fardu juga, tetap kena cegah. Jadi insyaAllah itu sebagai mukadimah yang kita kena jelas kenapa pentingnya kita perlu faham sebenar-benar ilmu. Faham sebenar ni maksudnya faham bukan untuk kita berujar mengiyakan apa maksiat, apa mungkar yang kita buat, tapi untuk lawan mungkar, mujahadah untuk lawan mungkar. Dan hari ni insyaAllah kita akan masuk tajuk yang seterusnya pada muka surat 101. Dalil yang ke-8. Kita dah selesai
sampai dalil yang ketujuh. Sikit je lagi ni. Huruf. InsyaAllah ni kita masuk syarat mangkoblanah. Kita pergi laju sikit lah. Okay, sekali kelas je boleh habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Ad-dalil ats-tsamin syar'un man qablana. Syarat-syarat kaum-kaum sebelum kita. Baik. Ta'rifnya, ta'rifu. Huwa al-ahkamu allati syara'aha Allah Ta'ala lil umami sabiqati an tariqi anbiya'ihi ka Ibrahim wa Musa wa Daud wa Isa alaihi salam. Apa itu syarat man qablana? Iaitu hukum hakam yang telah disyariatkan oleh Allah, hukum hakam itu tadi, kepada umat-umat yang sebelum, iaitu umat-umat sebelum kita lah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan jalan nabi-nabi mereka seperti Nabi Ibrahim, Musa, Daud, Isa. Wal kalam fiha yanhasiru fi anna tilkal ahkam juz'un min syari'atina wa hal nahnu mukallafuna biha aw la. Maka perbincangan tentang tajuk ini dia terhad ataupun dikecilkan skopnya hanyalah adakah hukum hakam itu sebahagian daripada syariat kita? Adakah hukum hakam syarak kaum sebelum kita itu sebahagian daripada syariat kita? Dan adakah kita ini mukallaf yang ditaklifkan dengan syarat-syarat itu tadi ataupun tidak? Syariat-syariat kaum sebelum kita tadi ataupun tidak? Itu pembahasan dia. Jadi ada dua soalan. Adakah sebelum biasanya kalau kita bincang syarat mangkoblanah ni ada dua persoalan. Adakah Nabi sebelum dibisahkan menjadi Nabi, Nabi beramal dengan syariat sebelum? Sebab kalau kita tahu dekat Mekah ada banyak agama. Termasuklah ada Yahudi sikit ada minoriti. Ada agama Hanif, sisa ajaran daripada Nabi Ibrahim. Dan banyak sembah berhala dan ajaran-ajaran lain lah. Itu kita cerita kemudian lah. Soalan kedua, adakah selepas Nabi dipisahkan menjadi Nabi, adakah Nabi dan umat Nabi Muhammad beramal dengan syariat sebelum? Hari ini kita akan fokus pada persoalan kedua lah. Soalan pertama tu nanti boleh kaji dalam kitab-kitab lain yang lebih detail. Baik, aksamuhu, pembahagiannya. Syara'il anbiya'i as-sabiqin qisman. Syariat nabi-nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW, ada dua jenis. Yang pertama, al-ahkam allati lam tazkur fi syari'atina fi Qur'anin wala sunnah. Iaitu hukum hakam yang tidak disebutkan pada syariat kita, sama ada pada Quran ataupun tidak juga pada sunnah. Syariat-syariat yang tidak disebut dalam Quran sunnah. Wa hadza laysa syar'an lana bil ittifaq. Maka ini bukan syariat untuk kita secara sepakat. Yang tidak disebut dalam Quran sunnah, maksudnya contohnya apa? Contohnya disebut dalam Taurat, sebut dalam Injil, sebut dalam Zabur, ataupun riwayat-riwayat daripada Bani Israel dan sebagainya lah, yang menyatakan itu adalah syariat-syariat umat terdahulu. Maka kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ulama beriktifak bahawa itu bukan syariat kita. Nanti akan ada sebab detailnya lagi kenapa disebut macam tu kat belakang, jelas sekali. Jenis yang kedua, al-qismu tsani, al-ahkamul lati dhukirat fil Qur'ani
was sunnati. Hukum hakam yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Wa hadhihi salah satu anwa'in. Dan jenis ni dia ada tiga pembahagian lagi. Yang pertama, al-ahkamul lati nusikhat min syari'atina. Hukum hakam yang telah dinasahkan daripada syariat kita. Wa hadhihi laysat syar'an lana aidan bil ittifaq. Maka yang kalau macam ni bukan juga menjadi syariat kepada kita secara ittifaq. Maksudnya dalam Quran mungkin ada cerita yang tadi tak cerita dalam Quran atau Sunnah. Tapi yang ni dicerita, tapi Al-Quran dan Sunnah menasahkan ataupun mengingkari ataupun mendatangkan satu syariat lain yang menafikan syariat tadi. Maka secara ittifaq itu bukan syariat berita. Sebagai contoh, dalam ayat wa 'alal ladzina hadu harramna kullu dhi dhufurin wa minal baqar wal ghanam harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'azmin dalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Ayat ni menceritakan tentang syariat tak boleh makan binatang yang mempunyai kuku, sama ada daripada bakor, sama ada daripada ghanam. Semua yang diharamkan termasuklah syuhumahuma, lemak-lemak mereka semua. Fa tahrimu kullu dhi dhufurin wa huwa kullu ma lahu muklab. Maka pengharaman semua binatang yang memiliki kuku, iaitu apa? Semua yang padanya dia binatang tu jenis mencengkam. Minat toir wa hafirin minat dawabi kal ibli wal iwz wal batti. Seperti unta, iwas wal batti ni apa? Tak ingat. Apa dia? Binatang-binatang itulah. Nanti cari. Lupa pula. Wa tahrimu syuhumil batni al-mahitah bil kursi ma'ada sinam wal hayawa. Ay alam'a naskhun min syar'ina bi ayatin. Pengharaman makan binatang-binatang ni termasuklah lemak-lemak mereka, perut mereka, kuku mereka, kaki mereka, kulit mereka, bahagian-bahagian mereka ni semua telah ternasah, telah dinasahkan daripada syariat kita dengan ayat qul la ujidu fi ma uhaya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahmi khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan ahlun li ghairillah bi. Maka semua itu telah dinasahkan, maksudnya boleh makan kecuali ianya mayat ataupun darah yang mengalir dan juga khinzir. Itu je yang kita tak boleh makan lah. Termasuk jugalah nanti dalam perbahasan makanan ni, kalau kita buka kitab fiqh dia akan datangkan ada hadis lain lah. Tapi contohnya al-ibil sebut tadi, at-tayr. Kalau syariat dulu-dulu tak boleh makan, kita boleh makan. Kalau Nabi Bani Israel ada yang tak boleh makan kan, unta. Sebab apa? Allah sebut sebab kejahatan mereka sendiri, tak boleh makan unta. Tapi kita boleh makan unta dalam ayat yang lain. Contoh yang lain, tahrimul ghanaim, pengharaman mengambil ghanimah. Ai al-amwalul ma'khudatu min al-a'da'i bisababil harbi, iaitu harta-harta yang diambil daripada musuh dengan sebab peperangan. Fa innaha uhillat fi syari'atina
maka ianya dihalalkan pada syariat kita dengan hadis daripada Nabi SAW, uhillat lil ghanaimi, uhillat lil ghanaima walam walam tuhil li ahadin qabli. Telah dihalalkan kepada aku ghanimah-ghanimah, dan tidak dihalalkan salah seorang pun sebelum aku ghanimah-ghanimah ni. Sebelum ni umat-umat Nabi sebelum ni, kalau berperang ada ghanimah ataupun dapat harta dari musuh, tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Tapi zaman Nabi start baru boleh diambil ghanimah-ghanimah dengan hadis ni lah. Contoh yang lain, qatlun nafs litaubah, bunuh diri untuk taubat. Ini dalam cerita surah Al-Baqarah kan. Umat Nabi Musa SAW, Bani Israel. Bila mereka derhaka, Nabi suruh apa? Nabi suruh bunuh diri. Itu adalah lebih baik untuk kamu sebagai taubat. Tapi syariat tu pada kita tidak ada lah. Kita nak taubat, taubat ni taubat betul-betul lah. Tak buat, tinggalkan maksiat tu. Kalau ada hak yang kena pulangkan, minta ampun kepada Allah. Tak perlu sampai bunuh diri. Kecuali kalau maksiat ataupun mungkar yang kita buat tu ada hukumnya dari sudut hudud ataupun dari sudut kisos, yang mana Allah halalkan untuk ditumpahkan darah. Itu cerita lain lah. Tapi kalau semata-mata dosa-dosa biasa sampai nak kena bunuh diri sendiri, tak ada. Itu syariat orang lama, syariat umat-umat semua. Kemudian contoh lain juga, waqatu at-taubi bi tathhirihi minan najasah, nusikhat anna. Termasuk juga kalau umat-umat sebelum kita ni, dia kena potong baju mereka untuk menyucikan daripada najis. Ini semua dah dinasahkan daripada kita. Kita tak payah baju ni kan, kalau kena najis, dia orang kena potong, kena bunuh. Lepas tu sampal baru kan. Kita tak ada macam tu. Kita ada air, suci yang guna air. Tak ada air, guna tanah dan sebagainya lah. Zaman-zaman syariat umat sebelum kita tak ada syariat wuduk, tak ada. Tak ada syariat wuduk. Tak ada syariat mandi wajib ke apa kan. Baik, itu yang pertama lah. Iaitu hukum-hukum yang telah dinasahkan ataupun diingkari atau dinafikan oleh syariat walaupun dia diceritakan, sebut dalam Quran dan Sunnah. Yang kedua, al-ahkamul lati aqarrat fi syariatina. Hukum hakam yang ikrarkan dalam syariat kita. Wahdihi syar'un lana mislu siyam. Jadi yang kedua ni, yang kedua ni yang diceritakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam Sunnah, syariat-syariat sebelum umat sebelum kita, kemudian diikrarkan, ditetapkan, ditakrirkan bahawa ianya termasuk dalam syariat kita. Orang sebut ni diperintahkan ke atas kamu. Kalau tadi tu sebut perintah-perintah ni, tapi nas ataupun Al-Quran Sunnah menafikan ini adalah perintah. Ini bukan syariat kamu. Yang kedua ni dia cerita syariat-syariat umat sebelum kita, tapi sebut ini juga syariat untuk kamu. Sebut. Contohnya siam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba ay furida. Difardukan kepada kamu puasa di mana umat-umat sebelum kamu difardukan. Disebut yang jelas. Ini syariat umat sebelum kamu, kepada kamu pun difardukan juga. Wal udhiyah, seperti juga apa ni? Apa udhiyah? Sembelih. Ibadah sembelihan. Qala alaihi salatu wassalam, dhahu fa inna sunnatun abikum Ibrahim. Buatlah ibadah udhiyah, sembelihan ni, kerana ianya sunnah daripada bapa kamu iaitu Ibrahim. Sebab ini adalah syariat umat sebelum kita, dan diperintahkan juga kepada kita. Fi'il amal, perintah buat. Syariat ni maksudnya diperintahkan sama ada sunat ataupun wajib tu bahasa lain. Yang penting
secara jelas lafaz tu memerintahkan kepada kita, maka menjadi syariat kepada kita juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-ahkamul lati qassaha Allah Ta'ala alaina fil Quran aw dhukirat ala lisani rasuli sallallahu alaihi wasallam min ghairi inkarin wala iqrarin laha wa hadhi ya mahallul khilaf. Yang ketiga iaitu hukum hakam yang Allah kisahkan, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kepada kita ataupun disebutkan dengan lisan Rasulullah SAW. Sebut dalam Quran, sebut dalam sunnah, tapi min ghairi ingkar, tak ada ingkar wala ikrar, tak ada ikrar. Yang pertama tadi disebut dalam Quran sunnah, kemudian diingkari, diingkari, dinafikan, ini bukan syariat kita. Yang kedua disebut dalam Quran sunnah, kemudian diikrarkan, disebutkan ini syariat bagi kamu juga, syariat bagi umat kita juga. Yang ketiga ni disebut dalam Quran sunnah, diceritakan, tapi tak ada mana-mana nas Al-Quran atau sunnah pun yang mengatakan ini diingkari, ini ataupun ini syariat bagi kamu. Maka kalau yang macam ni ada khilaf di kalangan ulama. Contoh dia ayat-ayat tentang kisos, ayatul qisasi fi syariatil yahud. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sanna bisinni was sinna bisinni wal juruha qisas. Dihitung ayat ni, ayat kisos ni, ayat yang kitabnya kepada Nabi, kepada kaum Bani Israel. Telah kami tetapkan untuk mereka, bagi mereka hukuman nyawa dengan nyawa, nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata. Kalau dikorek mata tu kena korek balik. Hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Dan setiap kecederaan itu ada kisosnya, ada balasan setimpalnya. Bahasa balas balik samalah. Ini adalah hitau kepada Yahudi. Tanpa disebutkan adakah ini syariat kepada kamu ataupun syariat bukan syariat kepada kamu. Contoh lain ayat qismatul ma'i bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina qaumihi. Pembahagian air di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaumnya. Wa nabba'hum annal ma'a qismatun bainahum kullu syirbun muhtadar. Ini semua syariat-syariat kaum terdahulu, tapi tidak disebutkan adakah ia diingkari, bukan syariat kita, ataupun ia diikrarkan, ia menjadi syariat kita. Maka berkhilaf, ada dua pandangan. Hujjatuhu ikhtalafa al-ulama'u fi hadha an-naw'i al-akhiri ala ra'yaini. Ada dua, para ulama berkhilaf pada jenis yang ini, maksudnya jenis yang ketiga ni lah, pada dua pandangan. Faqala jumhurul hanafiyyati wal malikiyyati wa ba'du syafi'iyyati wa ahmad fi riwayati ar-rajihah. Maka jumhur Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah dan juga Ahmad pada riwayat yang rajih daripada mereka, innama sahha min syar'i min syar'i man qablana yakunu syar'an lana. Apa yang sah pada syariat sebelum kita, maka ianya menjadi syariat untuk kita. Ini pandangan yang pertama. Min tariqil wahyi li nabiyyina alaihi salatu wasalam la min jihati kutubihim al-mubaddalah. Iaitu dari jalan wahyu untuk nabi kita, iaitu apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, ataupun disebut dalam Quran. Syarat pertama tadi bukan daripada yang syarat
ataupun syariat umat sebelum kita bukan yang diambil daripada kitab-kitab mereka yang telah diubah suai, telah dimodify, al-mubaddalah. Kalau Injil ada Bible lain sekarang. Kalau Taurat dia ada apa? Apa Yahudi punya kitab? Dia ada kitab apa? Talmud. Itu semua yang dah diubah suai. Maka kalau disebut dalam Quran dan Sunnah, tak ada ingkar, tak ada ikrar. Pandangan yang pertama, jumhur ulama kata ianya syariat kepada kita juga. Sebab tu kisah tadi syariat kepada kita juga. Fayamalu bihi wa yajibu 'alal mukallafina ittiba'uhu. Maka beramal dengannya adalah dan wajib ke atas mukallaf untuk mengikutinya. Fastidlalil hanafiyati ala jawazi qatlil muslim bidzimmi warrajlu bil mar'ah. Seperti yang mazhab Hanafi, para ulama mazhab Hanafi beristidlal, jadikan hujah ke atas keharusan bunuh orang muslim dengan zimmi. Bunuh muslim oleh orang zimmi. Bunuh lelaki oleh orang perempuan. Biqaulihi ta'ala an-nafsa bin nafsi. Dengan dalil hujah an-nafsa bin nafsi, ayat di atas tadi tu. Wa katabna alaihim fiha an-nafsa bin nafsi. Walaupun dia muslim, boleh bunuh sebab apa? Sebab kalau dia bunuh kafir zimmi, maka pihak waris kafir zimmi tu dia berhak untuk ataupun muslim itu berhak dibunuh semula. Sebab dia dah bunuh orang, maka berhak dibunuh semula. Sedangkan dalil tadi asalnya hitap kepada Bani Israel. Wa qala Syafi'iyatu fi rajihi indahum wal asy'ariyati wal asy'ariyatu wal mu'tazilatu wasyi'atu inna syar'a man qablana laisa syar'an lana. Semua ini pandangan mazhab yang kedua, iaitu sebahagian Syafi'i pada pandangan yang rajih di sisi Syafi'iyah, pandangan rajih di sisi Syafi'i. Ini rajih di sisi Syafi'iyah. Sebagai Mu'tazilah dan juga Syiah, pandangan mereka bahawa syariat umat sebelum kita adalah syariat kepada kita juga. Istidlal al-fariqul awal, maka kumpulan yang pertama, pandangan pertama tadi, dia beristidlal, dia bawa hujah bi anna dhalika syar'u, bi anna dhalika syar'a min asy-syara'i allati anzalaha Allah Ta'ala wa lam yujad ma yadullu ala nasbihi wa hikayatullah Ta'ala lahu dalilun ala iqrarihi ad-damni lahu. Mereka berhujah bahawasanya syariat bahawa syariat itu, iaitu syariat mangkoblana ni, sebahagian daripada syariat-syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat-syariat umat kita ni Allah yang turunkan. Walam yujad ma yadullu ala nasbihi, dan tidak ada apa-apa pun yang menunjukkan kepada menasahkan syariat itu, yang mana syariat itu diturunkan oleh Allah tadi. Maka apa yang disebutkan oleh Allah itu menjadi dalil ke atas ikrarnya dan juga ke atas disandarkan ataupun digabungkan ataupun diterapkan kepada kita. Sebab itu hujah mereka, syariat umat sebelum kita ni adalah syariat yang diturunkan oleh Allah dan tidak ada apa-apa yang menasahkannya. Maka disebabkan dia syariat daripada Allah, maka menjadi dalil juga kepada kita untuk bersyariat dengan syariat yang telah diturunkan tu.
maka ia menjadi ikrar yang diletakkan secara domni. Secara domni maksudnya kalau dari sudut faham kita secara makna. Walaupun secara lafaz Al-Quran tidak sebut, sunnah tidak sebut, tapi secara maknanya ia diikrar. Ad-domni ni maksudnya dia di apa? Apa nak mudah faham? Ikrar tu bukan teman. Dimasukkan. Ikrar tu dimasukkan secara, kalau mudah faham lah, mudah faham translate makna lah, secara maknawi, bukan lafaz. Al-Quran dan Sunnah tak sebut dalam lafaz. Tapi kita faham, syariat sebelum kita tu Allah yang turunkan. Maka secara maknanya, itu juga adalah ikrar. Sebab Allah yang turunkan. Itu maksud atau ni lah. Fayajibul amal bihi, maka wajib beramal dengannya. Seperti mana firman Allah, ulaika alladziina hadallah wa bihudahum iqtadi. Itu semua adalah hidayah Allah. Maka dengan hidayah daripada Allah, maka hidayah kepada mereka, hidayah mereka tu kamu memimpinlah dengan hidayah mereka. Seperti mana juga firman Allah, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Dan juga ayat lain, "Syara'a lakum minad dini ma wassi bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi." Telah disyariatkan kepada kamu daripada agama apa yang diwasiatkan dengannya Nabi Nuh, dan apa yang diwasiatkan kepada mereka kepada kamu juga, dan apa yang diwasiatkan mereka dengannya daripada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, an aqimuddin. Maka daripada wasiat-wasiat semua itu, dirikanlah agama, wala tatafarraqu fi, dan jangan kamu berpecah-pecah padanya. Dan ceritanya ini hujah mereka, dalil yang mereka bawa menunjukkan apa yang syariat yang diturunkan oleh Allah pada umat dahulu juga adalah secara maknanya ikrar kepada umat kita untuk beramal dengan syariat itu. Wa thabbata an Ibni Abbas annahu sajada fi surati Sad 'inda qiraati qoulihi ta'ala wa zanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba wa qara'a al-ayat al-ula ulaika alladziina hadallah. Sabit juga di sisi Ibnu Abbas bahawasanya dia sujud sahwi ketika mana surah Sad, ketika baca ayat tadi lah, ayat surah Sad ayat ke berapa tu, 38. Wastadalla al-ulama'u ala wujubi qada'i salati al-mafrudati biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Idza dzukiruha. Para ulama beristidlal, berhujah dengan cara Maulana tu ke atas wajibnya qada solat yang telah difardukan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, barang siapa yang tidur daripada solatnya, maksudnya solat, waktu solat dia tidur, lepas tu dah habis waktu solat, ataupun dia lupa, maka solatlah jika dia mengingati. Idza dzakaraha, jika dia mengingati tu kembali kepada solat. Solat itu tadilah. Summa qara'a qauluhu ta'ala wa aqimis salata lidzikri. Termasuk juga disandarkan kewajipan qada solat tadi tu kepada ayat Quran
dan tunaikan solat untuk mengingatiku. Sedangkan ayat itu tadi, wa aqimis solati lidzikri ni adalah khitab li Sayyidina Musa alaihissalam. Merupakan khitabnya, ayat ni diturunkan khitabnya ditujukan kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Maksudnya itu syariat zaman Nabi Musa lah. Solat tu ingat aku. Falau lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaliban bi syar'in qablihi. Bi syar'i qablihi. Lima kana litilawati hadhihi al-ayat fa'idatun. Kalaulah tidak Nabi Muhammad SAW ni dituntut dengan syarak sebelum kita, di sebelumnya syarak sebelum Nabi ni, maka tidak adalah faedah ditilawahkan, di-recite, dibacakan ayat ni kepada Nabi. Faham tak? Ayat tu, wa aqimis solah li zikri, ayat dalam bentuk insya'i, dalam bentuk uslub insya'i. Uslub insya'i ni kat sini perintah lah, amar. Tapi Allah bacakan perintah, ayat yang membentuk perintah ni kepada Nabi. Tapi ayat tu hitabnya sebenarnya kepada Nabi Musa, sebab ceritakan waktu Nabi Musa. Jadi kalaulah Nabi ni tidak diperintahkan juga dengan apa yang Allah turunkan ayat ni, maka apa faedahnya, dia kata. Ni hujah dia. Apa faedahnya diturunkan ayat ni? Maka sebab itu kerana ianya faedahnya adalah kerana Nabi juga terikrar ataupun tertuntut untuk beramal dengan syarat ni, maka ia menjadi faedah dan disebutkan. Wa raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taurati fi qissati rajamal yahudi az-zani al-muhsan. Begitu juga kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi merujuk kepada Taurat. Kitab Taurat. Dalam kisah Nabi merejam seorang Yahudi yang dia ni berzina dan dia muhsan. Ini cerita dekat waktu Madinah, zaman Madinah lah. Apa cerita dia? Tapi Yahudi ni kata tak ada perintah rejam. Tak ada perintah rejam ni. Terjam ni kamu umat Islam je. Lepas tu Nabi suruh buka kitab Taurat. Dia pun buka dan dia baca. Lepas tu dia baca, dia tutup ayat yang perintah rejam kat tangan dia. Lepas tu Nabi suruh alihkan tangan kau. Buka, sekali ada perintah rejam. Maka syariat tu terpakai. Walaupun waktu tu syariat Taurat zaman sebelum tu, tapi Nabi pakai juga syariat. Waktu tu walaupun dah ada syariat Nabi SAW rejam. Maksudnya ianya menjadi bukti bahawa syariat sebelum Nabi diikrarkan juga ketika mana Nabi melaksanakan syariat tu berdasarkan rujukan kepada Taurat. Okey, sikit lagi. Wasadal al-fuqaha'u ala jawazi qismatil mal al-musyarak bitariqil mahayat az-zamaniyah ay mubadalatul intifa'i bi syai'i muddatun muayyanatun. Begitu juga para fuqaha berhujah ke atas keharusan membahagikan harta yang dikongsi dengan jalan mahayatuz zamaniyah. Apa dia mahayatuz zamaniyah? Iaitu pertukaran benda-benda yang mubadalatul intifa', pertukaran permanfaatan dengan sesuatu yang
dengan sesuatu pada tempoh yang tertentu. Biqauli ta'ala fi syariati Saleh alaihi salatu wasalam, wa nabba'hum annal ma'a qismatun bainahum kullu sirbin muhtadar. Bagikan harta-harta yang dikongsi ni, harta-harta kalau dalam satu hadis tu ada hadis sebut, walaupun hadis ni bukan sahih tapi ulama berhujah guna hadis ni lah. Dalam bab ni dia perkara yang kuat. Apa ni? Manusia ni berkongsi pada 3 perkara. Musyarakun fi salas. Air, api dan juga tanah. Al-kala. Al-ma' wan nar wal kala. Dalam kes ni disebut bagi contoh air lah. Bagi air. Maka air tu boleh dimubadalahkan dengan sesuatu yang bermanfaat untuk tempoh-tempoh yang tertentu. Wastadallu aidan ala jawazil ju'alah. Kalau yang tadi tu itu syariat Nabi apa ni, Nabi Soleh. Bagi air tu syariat Nabi Soleh. Jadi dia pakai hujan ni, walaupun hujan ni syariat Nabi Soleh, tapi dia pakai juga. Kalau yang ju'alah ni, apa itu ju'alah? Al-wa'du bil mukafa'ah. Liqa'i al-wa'du bil mukafa'ah liqa'un liqa'u amalin muayyanin, iaitu janji yang setimpal yang mana ianya menepati satu amal yang tertentu. Ju'alah ni selanjutnya sini lah. Siapa yang jumpa kucing aku bagi sekian-sekian. Tu ju'alah tu. Kalau dalam konsep kita sekarang, sebahagian ulama membahaskannya masuk dalam pembahasan simsar kan. Siapa yang boleh cari pelanggan, nanti aku bagi kau komisen. Macam itulah. Siapa yang boleh buat ni, siapa yang boleh buat sekian-sekian, aku bagi sekian-sekian. Itu ju'alah. Maka kat ju'alah ni sebenarnya adalah syariat Nabi Yusuf. Biqauli ta'ala fi qissati Yusuf alaihi salatu wasalam. Wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Syariat Nabi Yusuf. Maka hari ni kita still pakai. Tak ada masalah. Walaupun tak ada yang mengikrarkan atau tak ada yang mengikat. Ini hujah-hujah sebagai hujah. Ada lagi hujah dia iaitu sebelah tu. Wa hatta jal hanabilatu ala jawazi ja'alil manfaati mahrun bi ayatin. Inni uridu an unkihaka ihda bnatai hataini ala an ta'jurni thamani hajajin. Para ulama mazhab anak Hanbali berhujah dengan ayat yang merupakan syariat umat sebelum kita, iaitu harus menjadikan manfaat sebagai mahar. Ayat yang dibaca tadi tu syariat Nabi Syuaib, fi syariati Syuaib alaihi salatu wasallam, iaitu nak nikah dengan maharnya apa? Ta'jurni thamaniya hijaz, 8 tahun. Jadi sebab tu boleh mahar ni bukan semata-mata bukan semata-mata duit lah pada mazhab Hanbali ni lah. Iaitu boleh juga manfaat bukan semata-mata ain tapi manfaat. Contoh kan, kau nak nikah dengan aku, ajar aku Al-Quran dulu, sampai aku dah lancar baru boleh nikah dengan aku. Contoh. Nak nikah dengan aku, ajar aku fil mar'ah dulu, habis khatam satu kitab ni baru boleh kahwin dengan aku. Contoh contohnya mazhab Hanbali lah. Wastadalla al-fariqu tsani wa hum an-nufat biqaulihi ta'ala
Likullin ja'alna minkum syari'atan wa minhajan. Kumpulan kedua yang mereka ni nufat, menafikan syarak mangkubana, syariat-syariat sebelum kita yang disebut dalam Quran, disebut dalam sunnah, tapi tidak ada yang mengingkari, tidak ada nas-nas yang mengingkari, tidak ada nas yang mengikrar dia. Sebab apa dia ingkar walaupun disebut dalam Quran? Sebab ada ayat sebutkan setiap umat Allah telah jadikan syariat mereka masing-masing dan juga jalan ataupun cara mereka masing-masing. Ay annahu ta'ala ja'ala likulli ummatin syari'atun mustaqillatun biha. Iaitu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk setiap umat itu syariat-syariat mereka yang tersendiri, mustaqillah biha, yang tersendirilah, yang berdiri dengan sendirinya. Yang tidak terkait antara satu sama lain. Itu mustaqillah, bebas. Wa qalu, dan mereka berkata, inna syari'atana nasikhatun bil ijma'i lisyara'i as-sabiqati illa idza warada fi syar'ina ma yaqarrahu. Bahawasanya mereka ni kata firqah yang kedua ni ataupun mazhab yang kedua ni, sesungguhnya syariat kita telah dinasahkan dengan ijma' untuk syariat-syariat yang sebelum kita. Silap. Sesungguhnya syariat kita telah menasahkan dengan ijma' kepada syariat-syariat sebelum kita. Syariat-syariat kita ni yang telah diturunkan kepada kita ni, Al-Quran perintah kita, Nabi perintah kita ni, dia sebenarnya telah menasahkan semua syariat-syariat sebelum kita. Illa, kecuali ada disebutkan dalam syariat kita apa yang mengikrarkan bahawa syariat sebelum kita itu menjadi syariat kita juga. Okay. Itu yang kedua lah. Maksudnya kalau yang disebut dalam Al-Quran Sunnah tapi tidak ada ikrar, tak ada ingkar, dia kata itu dah nasah. Yang tak nasah ni cuma yang apa yang Al-Quran kata, ini perintah untuk kamu juga secara jelas. Wal jawabu, maka jawabnya inna syari'atana nasikhatun lima khalifuha faqat. Amma ma sakatat anhu biduni nashin wa tashri'un lana dhamnan. Sesungguhnya syariat kita telah menasahkan apa yang berkhilaf saja, apa yang tidak mendapati dengan syariat kita saja. Adapun yang maksudnya tidak mendapati itu apa yang kalau Al-Quran dan Sunnah sebut ini diingkari ataupun ini dinafikan, bukan syariat kamu, ataupun disebutkan ini bukan syariat kamu lah. Itu saja yang dinasahkan. Adapun apa yang didiamkan, tak sebut ini bukan syariat kamu, tak sebut ini syariat kamu, tak dinasahkan dan tidak diikrarkan. Apa yang disenyapkan daripadanya biduni nasi, tanpa ada apa-apa penasahan, maka ianya menjadi tasyri', menjadi pensyariatan kepada kita juga secara dhamnan, iaitu walaupun secara dhamni lah tadi tu, secara makna ataupun secara isi kandungan. Secara maknanya, bila dah tidak didatangkan dengan apa-apa nas yang menasahkan, maknanya itu syariat kepada kita jugalah, sebab Allah yang turunkan juga syariat tu, walaupun kepada kaum semua itu. Ini jawab mazhab pertama kepada mazhab yang kedua ni. Li'annahu hukmun ilahi, kerana ianya hukum hakam daripada Allah, hukum ilahi.
Wa li'anna al-Quran musaddiqun lima baina yadayhi min at-Taurat wal Injil. Kerana Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di tangan-tangan mereka, iaitu daripada Taurat dan juga Injil. Kita Taurat Injil. Al-Quran ini membenarkan syariat, termasuklah membenarkan syariat sebelum mereka yang tidak dinasahkan, tidak diingkarkan. Bidalili baqa'i masyru'iyatil qisasi wa haddiz zina wa sarqati wa nahwuhuma. Dengan dalil dikekalkan pensyariatan kisos dan juga had zina dan juga had mencuri dan sebagainya. Maksudnya bila syariat-syariat itu semua dikekalkan, maksudnya ianya juga menjadi syariat kepada kita, dan juga ianya juga menjadi bukti bahawa Al-Quran ni membenarkan apa yang syariat apa yang datang sebelum tu, yang mana yang tidak diingkari. Itu jawab mazhab pertama kepada mazhab yang kedua. Waqad rajjaha kathirun minal katibin ar-ra'yul awwal. Dan beramai di kalangan ulama yang merojihkan pandangan yang pertama. Lakin ni aminun lirra'yi tsani. Akan tetapi aku ni penulislah Syekh Wahbah Zuhaili ni, dia cenderung kepada pandangan yang kedua. Pandangan yang kata menafikanlah syariat sebelum kita yang tidak diingkar dan tidak diikrar ni sebagai syariat kepada umat kita juga. Apa sebab dia? Kenapa dia cenderung pandangan yang kedua ni? Lianna tasri'at tilkal ahkam sabiqati kana bi adillatin mustaqillatin fi sunnatin nabawiyah atau fil Quranil Karim. Kerana pensyariatan hukum hakam yang sebelum itu tadi, mereka ni datang dengan dalil-dalil yang mustaqillah, dalil yang tersendiri, yang bebas. Iaitu apa dia? Dalil mustaqillah, iaitu sunnah Nabi juga Al-Quran. Maksud mereka dari hukum hakam sabiqah ni, hukum hakam yang disebutkan semua tadi ni, semua disebut ni, hukum hakam tadi yang kita dah disebut satu-satu setiap mazhab semua ni. Hukum hakam tu dia berhujah juga dengan Al-Quran Sunnah. Bukan semata-mata ni syariat sebelum kita, tapi disebut hujahnya datang juga dalam pelbagai bentuk Al-Quran Sunnah. Wa yulahidu anna syar'a man qablana laysa dalilan mustaqilan min adillati syari' min adillati tasyri'. Maka secara kesimpulannya, syariat sebelum umat sebelum kita ni, ianya bukanlah dalil yang mustaqil, bukanlah dalil yang tersendiri, yang berdiri dengan sendirinya daripada dalil syarak. Wa innama huwa amalun bi muqtadil Quran aw sunnah. Adapun ianya diamalkan bertepatan kepada Al-Quran dan Sunnah. Li'annahu yastaratu lil amali bihi ayyaqassahu Allah ta'ala alaina aw rasulihi alaihi salatu wassalam in ghairi inkarin wala naskin. Kerana ianya disyaratkan untuk beramal dengannya apa yang disebutkan oleh Allah ke atas kita dan juga ke atas Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada ingkar, tanpa ada nasah. Fayarji'u fil haqiqati ila al-Quran aw sunnah. Maka secara hakikatnya ianya juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Faham tak? Ini maksud dia terangkan apa yang dimasukkan dalam mustaqil. Secara kesimpulan setelah perbahasan semua tadi tu, syarat mangkublanan ni dia bukan dalil yang semata-mata dalil yang bebas, dalil yang berdiri sendirinya untuk kita mengiyakan mana-mana syariat kita. Maksudnya contoh kan, kisah tadi
wajibnya kita laksanakan qisas bukan kerana semata-mata kita ambil ini syariat umat sebelum kita. Tapi bolehnya ia kerana syariat sebelum kita tu bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia bukan dalil musakin. Dalam usul fiqh ni dalil musakin dua je. Al-Quran dan Sunnah. Ijma' nak berdiri ijma' tu kena bertepatan Al-Quran dan Sunnah. Kias. Nak berdirinya dengan kias kerana kena ilahnya bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa lagi tadi? Istihsan. Nah, istihsan tu baiknya dia kena bertepatan juga dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya tidak mengikat, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi termasuklah juga syarat mengkabulanan ni bukan dalil yang berdiri dengan sendirinya, tapi ianya didirikan kerana ianya bertepatan dengan Sunnah. Maksudnya mana yang ingkar, mana yang Al-Quran sebut, ini diingkari, ini dinafikan, ini bukan syariat kamu, maka tak boleh jadikan hujah untuk melaksanakannya. Itu ada ni kaedah. Syara'u man qablana syara'un lana ma lam yarud ma yansihuhu. Syara'un man qablana, syarat-syarat umat sebelum kita, syara'un lana, merupakan syariat juga bagi kita. Ma lam yarud, selagi mana tidak ada yang datang, ma yansihuhu, apa yang menasahkannya, nya tu kembali kepada syara'un man qablana tu lah. Kaedah lah. Cuma dalam hakikatnya dalam bahasa usul fiqh, untuk studi sudut hukum tu jarang dijadikan syarat Al-Quran ni sebagai hujah lah. Yang fokus pada ayat Quran dan Sunnah. Walaupun nak kata itu syarat Al-Quran, ianya diiktibar sebagai ayat Quran dari Quran dan diiktibar sebagai dari Sunnah. Adapun secara umumnya untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pelajaran sebagai tindakan-tindakan kita, maka ini dilihat dari sudut juga, sudut umat-umat terdahulu, mengambil pelajaran daripada umat-umat terdahulu. Dan akhirnya last kita sebut ni, kita kalau siapa nak kaji lagi, kitab boleh tengok Syara'u man qablana. Silap tadi kaedah tadi, Syara'u man qablana, syara'un lana, bukan syara'un man qablana, Syara'u man qablana, syara'un lana. Kitab Syara'u man qablana Dr. Anwar Syuaib Assalam. Ni kitab ni nipis je. Kawan Arab tu dah ada 10-5 geni ni. Kemudian kitab lain Syara'i' Sabiqah. Syara'i'un Sabiqatun. Dr. Abdul Rahman Ad-Darwish. Bolehlah kita tengok kitab. Wallahu ta'ala alam. Faham Ada apa-apa soalan? Tanya? Maksudnya secara makulana ni kita nak dapatkan dari mana mana kita contoh secara makulana boleh dapat ke mana? Memang boleh juga. Kalau dalam itu tengok depan tadi kan ada dua jenis. Yang hukuman yang disebutkan dalam tak disebutkan Quran dan hukuman yang disebutkan Quran. Tadi kita bahas tu tiga pandangan tadi tu. Dua pandangan tu adalah pada kes yang jenis yang ketiga daripada kisim yang kedua. Yang kedua ni kata apa? Yang disebutkan Al-Quran Sunnah. Yang pertama tak disebutkan Al-Quran. Yang disebutkan Al-Quran Sunnah ni ada tiga, iaitu yang diingkari dan dikari, yang sepakat tak boleh buat. Yang diikrarkan, iaitu Al-Quran kata ini syariat oleh kamu juga, maka sepakat kena buat. Yang kedua, tidak ingkar, tidak ikrar. Maka ini ada khilaf tadi itulah. Yang pertama tadi, tidak disebutkan Al-Quran Sunnah, sama ada dia datang daripada kitab-kitab sebelum ni, yang kita sama sebelum ni, Injil, Zabur, Taurat, ataupun daripada kitab-kitab agama lain yang telah diubah suai, yang telah diseleweng, termasuk juga daripada riwayat-riwayat Israiliyat, riwayat-riwayat Bani Yahudi, kaum Yahudi.
Riwayat Bani Israel. Itu boleh menjadi sumber syariat sebelum kita. Tapi nak buat, kena berpandu kan Rasulullah juga. Itu je kaedah dia, mudah je. Itu kadang-kadang kalau tengok tafsir, tengok cara hadis, kadang-kadang dia Al-Quran, tafsir-tafsir bil asar ni, tafsir bil maksur, kadang-kadang dia sebutkan asal-asal yang menjadi syarah. Syarah itu adalah syariat sebelum itu. Okey, lagi. Ada ya? Allah Ta'ala alam. Kalau ada apa-apa lepas ni boleh jangan segan silu untuk bertanya dan berbincang. Semoga dengan apa yang kita belajar ni kita dapat amalkan lah. Jangan kita belajar tapi tobat tak amal. Belajar tahu tapi duk buat-buat tak tahu. Doa lah supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang tidak beramal dengan ilmu kita. Kalau tak beramal maksudnya ilmu tu tidak manfaat kepada kita. Takut-takut dia menjadi liability kita di akhirat nanti. Allah Ta'ala alam. Aku qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Aku qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan surah Nas. Syukran.